Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Syafiq bin Ahmad daripada kumpulan 9 ingin menerangkan sedikit tentang projek phase 2 PIC ni. Bersama dengan partner saya Januaris Bliss Anak Joseph. Okey, untuk part 1 ni kita cepatkan sikit. Okey, kita dapat lihat part 1 ni adalah ni adalah untuk part 1. Okey. Untuk part 1 ni instruction ini menerangkan bahawa push button 1 ni bila kita tekan dia akan clockwise. Untuk push button 2 ni dia akan kita tekan dia akan anti clockwise, dan push button 3 ni dia stop. Okey, untuk LCD pula dia akan tengok pada keluar stop clockwise ataupun anti clockwise, dan PWM ni ke bawah. Kita dapat kat LCD ni output dia. Untuk LED pula kita tengok dekat instruction dia, bila PWM 0 hingga 40 ni LED 1 dan sama sekali ni tidak menyala. 41 hingga 80 PWM value dia LED 1 ni menyala dan yang lain tidak menyala. Yang atas untuk 81 hingga 120 LED 1 dan 2 ni menyala dan yang lain tak menyala. Untuk 121 hingga 140 LED di 1, di 2, di 3 ni menyala, dan LED keempat tak, dan yang kelima, step kelima 141 hingga 180 PWM value menyala semua, dan akhir sekali step seterusnya 181 hingga 255 LED ni bling-bling, kiranya berkelip. Okey, kita buat simulation bagi ni. Okey, untuk simulation ni kita tekan okey. Okey, kita run dulu. Okey, untuk PWM 0 hingga 41 kita setting dulu. 0 hingga 41 kita setting, tidak ada satu pun menyala, LED menyala. Okey, kita tengok tu ada, dan kita push button 1 ni kita tengok motor bergerak ke clockwise. Dia lag sikit. Okey, nampak tu slow. Kira PB2 ni dia anti clockwise. Dia ke belakang. Okey. Dan yang ketiga pula push button stop. Kira dapat kita tengok kat LCD yang kedua stop down tu, kita stop. Yang kedua, step kedua pula kita pergi pada value PWM value 41 hingga 80. Kita set 41 hingga 80, kita set 70 lebih. Okey, kita dapat lihat di yang satu ni akan menyala dan yang lain tidak menyala. Lepas tu kita push button 1, kita dapat lihat motor ni bergerak ke kanan. Lepas tu push button 2 pula kita dapat lihat anti clockwise, dan push button 3 ni kita stop. Okey, stop motor. Okey, yang seterusnya kita pergi pada step ke seterusnya, PWM value 81 hingga 120. Kita set 120. Lebih. Okey, kita tekan push button 1, dia clockwise, nampak laju sikit. Okey, dia lag sikit. Untuk PB2 ni dia anti clockwise ke belakang, dan yang seterusnya akhir sekali PB3 stopkan motor. Okey, dan seterusnya kita pergi kepada step seterusnya 121 hingga 140. Kita setting 121. Okey, 121. Kita tekan clockwise, dia bergerak ke kanan. Push button 1 dan push button 2 dia bergerak ke belakang. Okey. Untuk push button 3 ni kita stop. Okey, nampak. Untuk step seterusnya 141 hingga 180. Kita set dulu 141 PWM dia. Okey. Mungkin 180. Okey, kita tekan push button 1, kita tengok
clockwise. Okey, push button 2 ni kita tengok anti clockwise, dia pusing ke belakang. Untuk push button 3 dia stop. Okey, dan seterusnya untuk last setup, kita setup pada 1.1 hingga 125 255. Okey, tengok LED ni blink, nampak? LED blink. Okey, push button 1 kita tekan, dia clockwise. Okey, clockwise. Push button 2 kita tengok anti clockwise, dia pusing ke belakang. Dan last sekali kita stopkan push button 3. Okey. Okey, ini adalah simulation dia. Kita ikut piawai untuk instruction. Okey, kita pergi kepada pula source code bagi ni. Okey, untuk ni yang atas ni kita declare sebagai PIC sampai ke use. Ni PIC ni PIC 18F455 untuk declare sebagai library. Okey. Fuse non-clear interaksi IO ni adalah untuk stabilkan PIC ni dalam 5 volt function dia. Lepas tu pula yang ke bawah ni include declare sebagai LCD, dan yang ni pin dia bagi LCD lah, pin 1D1 ni kita declare sebagai pin dia. Okey, bawah ni kita nampak void main, float ni declare sebagai library for yang atas ni. Ni LCD initial pun declare sebagai library. Okey, setup oscilloscope 8 MHz, output B set trace B. Output B ni adalah output B trace B. Okey, ini adalah input bagi trace B ni adalah input bagi task ni, kira PB1, PB2, PB3. Okey, kita declare. Kira trace ni declare sebagai trace output bagi 3C ni output bagi bukan ni. Ni 3C ni output bagi LED. Okey. Lepas tu pula output D ni set trace D ni set trace D. Okey. Set trace D output bagi LCD. LCD yang tadi LED. Kita declare macam tu. Lepas tu ni adalah E yang kat bawah tu, yang set timer kita set. Okey, bawah pula setup ADC, analog digital converter. Okey, untuk ports AN0 dan AN1, AN0 dan AN1. Lepas tu lah kita declare sebagai yang ni CCP off ni adalah declare sebagai yang motor ni, pergerakan motor. Okey, CCP on off. Setup CCP 2, CCP off. Okey, kita declare yang ni declare sebagai motor ni. Ni coding motor. Output C sama 0, delay sebanyak 100 kali 100 ni ibarat 10 second. Setup CCP PWM. PWM ni maksud dia pass width modulation. Pass width modulation ni kegunaan dia adalah kaedah mengurangkan daya rata-rata yang dihantar oleh isyarat elektrik. Okey, CCP ni maksud dia pula capture compare pass. Okey, output C delay sebanyak 10 second juga. Setup sebagai CCP ni PWM ni clockwise. Okey, output. Yang seterusnya ni jika kalau pin B1
B1 sama dengan kosong, kita set up sebagai off. Lepas tu output hide pin, lepas tu kita set up sebagai CCP PWM. Sama je yang atas tu. Kita dapat lihat dia akan keluar anti clockwise. Okey, yang ni pula ia ada 3 setup dekat LED lah, LCD, clockwise, anti clockwise dan stop. Okey, untuk bawah ni pula kita pergi kepada coding LED. LED print LCD put ni, PWM ni yang kita tengok tadi. Ni adalah nilai yang keluar dekat LCD atas ni. Okey, LCD atas. Lepas tu ni adalah kita guna condition method. If kalau 0 hingga 40 ni dia akan nyala 1, yang ni pula yang akan nyala 2 LED, yang ni ketiga LED. Macam tu. Pin C4, pin C5 ni adalah pin LED ni. Okey, high ni kira high ni menyala, kalau low ya tidak menyala. Nampak? Okey. Dah kiranya ia delay sebanyak 50 second dalam sekali yang bling ni, yang berkelip. Okey, ini adalah untuk selesai sudah penerangan untuk coding task 1. Kita pergi pula task 2 pula. Untuk task 2 ni kita off, matikan dulu. Okey, untuk task 2 instruction adalah kita tengok A1 ni input dia A1 dan A2 bila lebih DC motor stop kalau sama. A1 dengan A2 ni kalau sama ia akan stop. Kalau A1 hingga A2 ni A1 lebih besar pada A2, DC motor ni akan anti clockwise, CCW, anti clockwise. Kalau A1 A2 ni lebih besar pada A1, dia akan clockwise. Lepas tu PWM dia macam panggil apa, macam task pertama dia tadi. Okey, kita buat simulation bagi yang ni. Tak sama. Okey, kita dapat lihat, kita setting task 2, kita setting A1 lebih besar daripada A2. A1 besar daripada A2. Okey, kita dapat lihat, tengok sini CCW dia anti clockwise. A1 lebih besar A2. Okey, lepas tu kita buat pula yang kedua, A2 lebih besar pada A1. Nampak? A2 lebih besar pada A1. A2 lah. Setting A2. Kita tengok clockwise. Okey, dia pusing ke kanan. Kita dapat lihat motor ni akan clockwise. Okey, untuk last sekali, untuk yang kedua, tengok A1 sama dengan A2, kira buat 45, dia akan stop. Okey, kita tengok motor ni stop. Okey, kita tengok stop. Untuk LED lah, kita setting pula lah dekat dekat apa, dekat AN3. Kita setting PWM dia naik. Bila 41 tu kita dapat lihat LED satu menyala. Lepas tu kita setting lagi, kita tengok dekat tu, dekat LCD. Bila 81 dia menyala kedua. Kalau 121
Nyala ketiga pula 133, 141 hingga 180. Dia menyala. Okey, nyala semua. Dan 181 hingga terakhir, step terakhir, dia akan blink. Okey, 181 hingga 200. Kita dapat lihat semua instruction kita mencukupi PR1 dia. Okey, untuk pergi pada coding lab, source code saya akan gunakan sikit source code ni. Okey, untuk task 2, yang atas ni kita declare sebagai PIC, yang ni flex LCD ni kita declare sebagai LCD lah, yang dekat atas tu library. Ni declare sebagai LED1, pin B4 ni pin dia, declare sebagai LED. Lepas tu yang ni pula kita declare AN1, AN2 ni declare sebagai input dekat dalam circuit ni. Declare ni AN1, AN2 ni coding. Okey, ni initial LCD ni kita declare sebagai library for LCD. Lepas tu kita coding ke bawah lah. Set trace B, okey, set trace B ni port B lah. Dia set PB1, PB2, PB3. Okey, PB1, PB2, PB3. Dekat port apa ni? Untuk trace B ni. Untuk trace D ni kita set port D. Ni port PB1, PB2, PB3, A1, A2, A3 lah tadi. Input. Untuk trace D ni kita set port D as output for LCD. Dan set trace E ni untuk port E, yang port E. Ni port E, port D. Port D ni adalah LCD, port B ni untuk LED, output dia. D output juga untuk LCD, yang ni untuk output bagi motor. Port C, port A je untuk input. Okey. Lepas tu pergi pada coding. Untuk bawah ni kita set ADC conversion to 8TOC. Okey, oscilloscope ni ADC ni kita set up ADC, analog digital converter. AN0 tu hingga AN2 ni adalah input dia yang tekan AN1, AN2, AN3. Okey, setup timer ni kita buat timer PWM ni kita cakap dah tadi. Maksud dia pass with modulation. Okey, lepas tu kita CCP ni untuk motor kita guna untuk cycle motor, dan delay sebanyak 10 second. Okey, LCD initial, LCD ni untuk LCD lah, declare. Lepas tu kita set ni untuk kita buat condition Y ni for set ADC channel kosong. AN1 ni untuk input dia, kita select untuk input. AN1 di ADC kita set ni. AN2 ni pula kita declare untuk input AN2, dan AN3 untuk button stop. Ni button clockwise. Okey, dan ni pun sama di direction. PWM mereka persen ni kiranya keluar nilai lah, nilai dalam tu. Okey, kita pergi kepada condition untuk tengok motor bergerak. AN2 lebih besar pada AN1 ni. AN2 lebih besar AN1 ni, kira DC dia akan jadi CW. Kita nampak sini output height. Height ni kira bergerak lah. Pin E0. Pin E0 ni dekat E0. Ni adalah input bagi motor ni. Ni output. Input E0. Nampak E0 ni. Kira E0 ni high, lepas tu E1 ni low. Ni yang kita declare dia dekat apa, dekat coding ni. Okey, untuk last kali ni LCD put C, CW. Kira ni adalah panggil keluar
counterwise, clockwise dekat dengan LCD. Dia print dekat LCD bila ni height ni low, RE height ni akan height low, ya CW. Kalau RE0 ni low, RE1 ni height, jadi CW, counterclockwise, anti clockwise macam tu. Okey, untuk kita faham coding. Ni pun sama macam tadi. CCW AN1 tinggi, lepas tu Y3 ni sama dengan, kira Y ni dia cakap AN1 hingga AN2 ni sama, tu jadi stop tu. Pin E0 E1 kalau output kiranya cakapnya E0 E1 ni output dia, input dia ni 00 ni tidak bergerak, kiranya tidak bergerak macam tu. Lepas tu pula yang kita pergi kepada seterusnya. Ni untuk coding LED menyala lah. Bila X lebih besar daripada, tidak melebihi 40 dan sama dengan 40 ni, LED semua tidak menyala, low. Nampak ni, low ni ibaratnya tidak menyala. Bila dua pula, statement kedua ni kita guna condition. Kalau LED ni kita guna coding condition if else macam biasa. Dia boleh guna array, tapi array ni panjang sikit. Okey, kita guna coding if else. Untuk yang kedua ni, statement yang kedua ni 41 hingga 80 ni LED 1 je menyala. Nampak output, kiranya output dia ni, LED tu height ni kira menyala 1. Kalau dalam digital 1, kalau dalam tulis ni height. Kita dapat lihat LED 1 menyala, dan yang lain semua low. Lepas tu yang kedua pula kita tengok height LED 1 dan LED 2, ikut ni. Kalau yang ketiga height low, kalau kita buang ni, kita tidak letak N ni, memang tidak jadi lah, kira LED tidak menyala walaupun height. Sebab yang ni adalah kita library bagi coding. Kalau kita buang dia ni memang tak jadi. Dan seterusnya step last, height LED ni semua menyala. Lepas tu yang ketiga 181 ni yang bling ni, mula-mula height, lepas tu kita buat delay. Delay ni yang jadi bling-bling ni, delay 10 second ni. Ni pun delay 10 second tu jadi bling. Macam tu. Ni adalah penerangan sedikit coding bagi saya. Akhir kalam, saya ingin memohon maaf kepada TH Shahrizal bin Saad kalau ada kesilapan, ada apa-apa keterlanjuran kata. Saya mengucap apa yang kelebihan tu datang daripada Allah dan kelemahan datang daripada diri saya sendiri. Semoga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.